saja bisa kembali ke masa-masa yang dulu lagi, di mana kita pernah saling bahagia. Ready to go. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan. Apa khabar saudara semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Saya minta kalau boleh admin tu tolong turunkan sikit muka saya ni songkok saya sekerat je nampak admin. Kalau admin nampak lah. Kalau boleh turunkan sikit. Jadilah okey. Sebab ni saudara, apa khabar saudara Ramzul, saudara Zamari LC, saudara Muhammad Kapili. Apa khabar saudara Salam Madani katanya. Saudara Izzuddin, saudara Muhammad Raimi Sidik. Begitu juga saudara Azul Jalil, dahsyat katanya. Yang mana dahsyat tak tahulah. Tapi songkok saya ni masih sekat lagi. Kalau admin boleh turunkan lagi cantik saudara admin. Saudara Mustafa Bayut, saudara Mazlan Anak, saudara Kazani. Begitu juga Pak Aziz daripada Kuantan. Apa khabar Pak Aziz? Semoga sihat walafiat Pak Aziz. Doa saya supaya Pak Aziz dan teman-teman yang berkesempatan dengan saya sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Ya teman yang ini saya tak tahu macam mana nak tekan ni. Okey saudara. Saudara Eji Darus, apa khabar sahabat? Begitu juga Ramli Abdul Rahman, saudara Nasir, saudara Tuan Haji Azhar, apa khabar Tuan Haji? Saudara Muhammad Faridun Tukiman, begitu juga Rosini Korongot dari Sarawak, saudara Puan Zaitun Man Idris, saudara Abu Samah dari Puchong 2 hadir, terima kasih. Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan, Pahang saudara ya. Raja Kamal, Raja Baizal, apa khabarku? Moga sihat walafiat. Saudara Eril, saudara Muhammad Nazri Syafi'i dari Alostak, Kedah. Begitu juga saudara Muhammad Rozi dari Sungai Petani, saudara Osman Kamel, saudara Richard Bakri, saudara Muhammad Fazil Yub, saudara Pak Aziz, katanya Kuantan hujan lebat Pak Aziz ya. Mudah-mudahan tak ada apalah berlaku walaupun hujan. Ajar comel-comel. Begitu juga Eji Darus, saudara Muhammad Noh Samsudin. Waalaikumsalam Eji Darus, saudara Radin Razak, Yen Iskandar, apa khabar Yen? Begitu juga Hazamidin. Sejuk malam ni. Di mana tu Hazamidin? Di Kuantan ke? Di Kuala Lumpur ke? ZZ Izwan. Saya panas je sebenarnya. Saudara Saleh Lembang, saudara Hashim Atan. Begitu juga Fiz. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah usai pencerahan ini saya akan santuni anda ya. Puan Rizana Cik dan Puan Rosini Koringot. Saudara Edi Tahir. Tak sebut nanti marah pula Edi. Edi ni dia cepat marah saudara. Dia punya mood tak menentu. Saudara Egi Darus, terima kasihlah atas kiriman sekuntum bunga merah untuk saya. Saudara Fuzi. Baik saudara, hari ini hari Sabtu. Tanggal 2 Mac 2024. Dan tinggal 10 hari je lagi. Kalau ikut malam ni, katanya besok dah tinggal 9 hari lagi saudara. Untuk kita menanti kehadiran Fajar Ramadan. InsyaAllah sama-sama lah kita menantinya bulan Ramadan yang penuh barakah saudara. Tapi bagaimanapun saudara, jangan lupa bahawa kita sudah pun masuk hari yang ke-1438. 1438 hari virus tersebut masih ada lagi dan belum usai. Saya yakin mungkin besok ada majlis, hari Minggu maksud sajalah. Kalau saudara berjumpa teman-teman atau mengadakan kerajaan, pastikan anda melakukan penjarakan sosial ya. Saudara Mak Muhammad Takiuddin, apa khabar sahabat? Saudara Mira Harun, saudara Edi Tahir, semua salam SST, sana sini tipu sama-sama terlungkup. Kau ni betul lah Edi Tahir. Marah tentu pasal. Saudara Musafir Iman dari Sungai Petani, saudara kata Edi Tahir, sorry lah dia kata mood muram 8%. Macam mana? Elok-elok GST 6%, orang marah, orang tak suka. Saya tak boleh cakap apa, saudara. Saya sekadar memberi pencerahan. Saudara. Baik, saudara, kita untuk tenang-tenangkan fikiran, kita santuni naluri kehidupan. Ini lebih penting. Saudara fikir, itu juga saudara Mahmud Hasan. Saudara, lisan orang beriman, dia hanya mempunyai 2 pilihan saja.
iaitu bercakap perkara yang baik, yang benar, ataupun jika dia tak mampu bercakap perkara-perkara yang baik, dia diam. Itulah lisan orang yang beriman. Kerana sebagai umat Islam yang baik, pastinya dia akan meninggalkan perkara yang tiada kaitan ataupun urusan dengannya. Tak ada urusan, tak ada kaitan, tak payah nak bercakap. Saudara. Kerana hari ini, percakapan bukan hanya menggunakan mulut. Kerana ia sudah berpindah kepada tangan, termasuklah menulis di media sosial. Lidah juga mungkin tidak lagi banyak berkata-kata, tapi tangan pula sentiasa sibuk mengambil alih peranan lidah, melakukan perbuatan yang mengundang dosa fitnah sama sendiri. Kita mengetahui setiap fitnah akan membuahkan permusuhan yang besar. Jadi sebab itu kita perlulah berpegang pada peringatan yang sering diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Malah Allah juga berfirman, maksud firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ini surah An-Nur, saudara. Jadi ingat, saudara, ingatlah semua yang kita ucapkan ini akan dicatat oleh para malaikat, iaitu sebagai pengawas yang sentiasa berada di sisi kita sepanjang hayat kita. Awas, saudara. Jika tersalah dalam berkata-kata, amat bahaya kesannya. Ini saya memberi pandangan, saudara. Ya, saudara Musafir Iman, terima kasih sekutu Mawar Merah pada saya. Puan Sabaria, Saudara Nur Ali, Ibrahim Said, Pak Cu dari Langkap, Yang Maya, salam pencerahan. Begitu juga Azali Kasim, Mat Sapri Zainuddin, Wawi juga hadir. Terima kasih, saudara. Baik, kita santuni mutiara kata kita malam ini. Ini kiriman teman-teman, saya curipan apa yang teman-teman katakan, saya cuma menyatakan sebagaimana yang ditulis oleh mereka. Sebenarnya, saudara, tidak semua yang kita cakap itu benar. Kerana dalam kebenaran itu, sebagai manusia yang lemah, kita tidak terkecuali melakukan kesilapan. Oleh itu, seharusnya lah kita elakkan bersikap angkuh kerana kebenaran itu tidak ditegakkan dengan keangkuhan. Ingat, saudara, kebenaran itu tidak ditegakkan dengan keangkuhan. Saya ingin mengingatkan semua orang, apa yang saya baca ini, matlamatnya lain tak ada, saudara, untuk mengingatkan teman-teman. Dan tidak lupa saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara yang berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Pastikan anda tidak berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka kita boleh menjadi sebuah negara yang muflis. Untuk teman-teman yang menyunting semula live saya ini, sebagai sahabat malam, saya harus menyatakan, mengingatkan, anda boleh sunting, tak ada masalah. Guna anda nak masuk ke dalam mana-mana channel pun saya tak marah. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantaunya, saudara. Itu kena ingat, ini prinsip kita. Dan ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya adalah untuk memberi informasi kepada warga kita, supaya warga kita sentiasa berinformasi sifatnya, saudara. Dan bila saya beri pencerahan, saya beri pandangan, pastikan kita berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Itu yang paling penting, saudara. Kalau tak bersetuju, nak hantar kiriman boleh. Gunakanlah bahasa-bahasa yang baik sebab kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis sifatnya. Khabar Rubidin, Rashidah Ahmad, Saudara Mat Sapri Zainuddin dari Pahang, adanya Saudara Mazuki Saad dari Changlun, Kedah. Begitu juga Duda Kesepian. Wow. Dia kata Duda Kesepian, orang politik, mana percaya adanya syurga neraka. Itu keadaan, saya tak tahulah saya. Itu saya tak mau campur, saya. Begitu Puan Amin Mahmud Mokhtar, Saudara Wak Dul. Dagang Kekasih pun ada juga hadir malam ini, saudara. Baik, saudara. Untuk awalnya, laporan kaji cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan bahawa cuaca kering dan panas di beberapa tempat dengan suhu melebihi 35 darjah Celsius melanda di utara Semenanjung. Panas, saudara. Bagaimanapun, menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Saudara Muhammad Helmi, hujan berserta ribut petir berpotensi untuk berlaku mulai hujung minggu ini di beberapa lokasi di pedalaman dan barat Semenanjung. Kadar ini boleh meredakan sedikit cuaca panas di kawasan itu.
berdasarkan siaran laman web hari ini, mendapati cuaca semasa mencatatkan suhu melebihi 35 darjah Celsius. Antaranya itu di Kanga, Perlis, iaitu 36 darjah Celsius, dan Alustar juga 36 darjah Celsius. Panas ke? Kemarin Met Malaysia dalam kenyataannya mengatakan bahawa kawasan pokok sena di Kedah merekodkan suhu panas tahap 2 atau gelombang haba. Ia juga merujuk pada suhu maksima harian antara 37 hingga 40 darjah Celsius. Dan ini berlaku sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Dan kemarin juga suhu panas tahap berjaga-jaga turut direkodkan di kawasan di seluruh Perlis, Pulau Langkawi, Kota Star, Kubang Pasu, Padang Trap, Sek, Yan, Pendang serta Baling di Kedah. Begitu juga di seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan Timur Laut di Pulau Pinang. Jadi, Saudara Muhammad Helmi berkata berdasarkan analisa model-model cuaca, maka penumpuan angin dijangka berlaku di Sarawak dan keadaan itu boleh menyebabkan peningkatan kelembapan yang berpotensi membawa hujan berterusan di tengah dan selatan Sarawak. Sebab itu di tengah dan selatan Sarawak ada berlaku banjir sedikit. Sabarlah, saudara, tenanglah sikit. Itu keadaan laporan kajian cuaca yang sempat saya laporkan. Bagaimanapun saudara, ini oleh-oleh dari Jakarta. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengumumkan hari ini bahawa beliau akan memulakan kerja. Dia mula bertugas dari ibu negara barunya, Nusantara di Kalimantan Timur pada mulai Julai 2024. Artinya, bandar baru ataupun ibu kota baru bagi Indonesia akan berpindah daripada Jakarta ke Nusantara, iaitu di Kalimantan Timur, saudara. Berhampiran dengan Sarawak. Dia katanya, saya akan berpindah pada bulan Julai akan datang. Saya akan menunggu pembinaan lapangan terbang dan lebuh raya selesai terlebih dahulu. Jadi dalam satu majlis pelancaran pembangunan di beberapa pembangunan di daerah keuangan ibu negara baru ini, Jokowi menekankan bahawa apabila siap, Nusantara akan dapat dihubungi dari lapangan terbang, khususnya bandar itu dalam masa 15 minit saja dari Jakarta. Selain itu katanya, lebuh raya betul akan membantu memendekkan masa perjalanan dari Balikpapan, bandar besar terdekat ke Nusantara. Katanya daripada 2 jam ke 45 minit. Jadi artinya saudara, Indonesia akan mula berpindah ke Nusantara. Tidak lagi Jakarta dijadikan sebagai ibu kota Indonesia. Ini kena ingat saudara, mulai bulan Julai, bagaimanapun katanya bahawa ini semualah dipindahkan. Dan Pak Jokowi memaklumkan Menteri Pekerjaan Awam dan Perumahan Rakyat, iaitu Basuki Haji Mujono, akan berpindah ke Nusantara pada bulan Jun. Itu lebih awal daripada beliau. Dan bank, segala-galanya dipindah situ. Pusat keuangan, bank, pejabat pentadbiran, semua dipindah ke Nusantara. Secara jadi teman-teman yang tinggal di sekitar kawasan Kalimantan sepatutnya ambillah kesempatan ini kerana ekonomi di Kalimantan pasti akan meningkat. Saya lihat cantik saudara. Memang cantiklah Nusantara yang dibina oleh Kerajaan Indonesia sebagai ibu negara baru mereka, saudara. Baik saudara, di negara kita semalam penyanyi Cat Stevens ataupun Yusuf Aslam telah pun Yusuf Islam, bukan Yusuf Aslam saudara, Yusuf Islam. Telah pun diundang ke kediaman resmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana beliau adalah merupakan pemuzik dari Britain. Dulu dikenal sebagai Cat Stevens, dan dia menubuhkan sebuah pertubuhan iaitu Peace Train. Katanya akan diwujudkan sebuah pertubuhan amal di Peace Train di Kuala Lumpur. Dan katanya Peace Train ini adalah organisasi aktif yang bertujuan untuk menghantar makanan ke pihak perbandaran, kem pelarian dan kadang-kadang ke sekolah. Di United Kingdom, kami membantu banyak kanak-kanak yang sangat miskin. Kerana itulah projek yang sedang mereka lakukan. Jadi berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW untuk memberi makan kepada orang ramai dan menyebarkan keamanan. Itu kata Cat Stevens. Jadi penubuhannya memang akan dilakukan di negara kita ini secepat mungkin. Malahan, Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah pun bersetuju agar program Peace Train ini dapat terlaksana. Ya, Peace Train ini adalah berdasar kepada lagu yang dinyanyikan oleh Cat Stevens dulu sekitar tahun 1971 dan lagu tersebut popular di seluruh dunia. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh
Cat Steven yang telah pun memeluk agama Islam akan menambahkan lagi syiar Islam. Tambah-tambah lagi kita sedang menanti kehadiran Ramadan, saudara. Bagaimanapun sesuatu yang agak kurang menarik. Kurang menarik, saudara. Apabila Muhammad Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, beliau mengatakan bahawa antara negeri yang tertinggi merekodkan kes jenayah seksual kanak-kanak. Jadi kanak-kanak dijadikan bahan untuk mereka melampiaskan nafsunya. Jadi antara negeri yang merekodkan kes jenayah seksual tertinggi iaitu di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Menung saya. Jadi kata Datuk Seri Saifuddin, dia kata bahawa ahli parlimen dari Sikh, Saudara Tan Amiri Sulaiman mencadangkan sampai masanya negara mengamalkan undang-undang syariah untuk mencegah jenayah seksual kanak-kanak. Tapi dia kata peningkatan salah laku ke atas jenayah seksual kanak-kanak adalah berpunca dari kegagalan undang-undang yang ada sekarang. Sebab tak dilaksanakan enakmen syariah. Kanun jenayah syariah dilakukan di Kelantan. Tapi katanya Kelantan antara negeri kes yang paling tinggi. Berdasarkan statistik polis, jenayah seksual kanak-kanak semakin meningkat di Kelantan, di Terengganu dan Kedah. Jadi apabila Yang Muhammad Ahmad Tamizi memetik laporan statistik Ketua Polis Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Muhammad Syuhaili Mat Zain bahawa jenayah seksual kanak-kanak meningkat sebanyak 11.8% ataupun 202 kes dari tahun lalu sehinggalah awal tahun ini. Jadi undang-undang sivil di Malaysia seolah dilihat tidak dapat mengendalikan kes demikian, menjadikan punca peningkatan jenayah seksual kanak-kanak bawah umur, saudara. Tak sepatutnya berlaku. Sebab itu, kata Datuk Seri Saifuddin, dia kata, Yang Muhammad tadi itu memetik taklimat yang diberikan oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah. Jadi dia ambil sebahagian daripada itu saja. Dan saya sebut daripada angka sebut sebab angka tak menipu. Di Kelantan, 98% adalah Muslim. Jadi Datuk Saifuddin ingin menasihatkan beliau, itu ahli parlimen Sikh. Jadi tak payahlah nak ambil satu atau dua segmen. Jadi kita patut ambil tanggungjawab ini secara bersama. Kerana ini adalah masalah dalam masyarakat kita. Penyakit ini tidak terhenti dengan menyebut bahawa tidak melaksanakan kanun jenayah syariah. Itu keadaannya. Saifuddin juga berkata statistik menunjukkan bahawa golongan B40 paling ramai terlibat dalam jenayah seksual kanak-kanak. Bagi setiap 100 pelaku, 70% adalah kelompok B40. Maksudnya apa? Ia dilakukan oleh golongan yang status ekonominya rendah. Sementara bagi kelompok M40 pula adalah 24%. Bagi 100 pelaku, manakala pecahan mengikut kaum pula menunjukkan 67% jenayah berkenaan adalah dilakukan oleh warga keturunan Melayu. Sebab itulah katanya sekarang bukan masa untuk menunjuk kelompongan dan salah itu ini kerana ia adalah tanggungjawab bersama untuk mengatasi jenayah. Saya rasa seram juga saudara kanak-kanak jadi mangsa kepada jenayah seksual, saudara. Sama-samalah kita bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membentras kejadian tersebut, saudara. Baik, kita masuk bicara dari Gaza. Kabarnya hari ini Gaza memerlukan sekurang-kurangnya 1,000 truk bantuan kemanusiaan ke sebenarnya Gaza. Ini diperlukan setiap hari katanya. Menurut Algeria Press Service, apa yang memetik kenyataan Ketua Pengarah Perhubungan Awam dan Media Lintasan Gaza, iaitu saudara Hisham Udwan, bilangan truk bantuan kemanusiaan yang ada sekarang yang masuk ke sepadan Rafah setiap hari tidak cukup dan tidak mampu memenuhi keperluan penduduk Gaza yang terkesan ekonomi krisis Hamas Israel. Jadi sebelum ini katanya sebanyak 500 truk dibenarkan masuk ke sepadan setiap hari. Tapi sekarang disebabkan tiada tempat simpanan bantuan strategik, kami memerlukan sekurang-kurangnya 1,000 truk bantuan. Penduduk Palestin di Gaza kini menghadapi krisis kelaparan dan kemanusiaan. Itu juga program makanan sedunia minggu lalu memberi amaran bahawa keadaan di Gaza kini semakin berbahaya. Tahap putus asa yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Sedangkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi amaran bahawa 2.2 juta orang berada di ambang kebuluran di Gaza.
Sebab itulah Malaysia hari ini mengutuk sekeras-kerasnya serangan rejim Israel ke atas rakyat Palestin yang sedang menunggu bantuan di Gaza. Ini mengakibatkan lebih 100 nyawa dan menyebabkan kira-kira 700 orang lain cedera 2 hari lepas. Dari menurut kenyataan Kementerian Luar Wisma Putra semalam, kerajaan Malaysia melahirkan rasa kesal terhadap pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin yang tidak berdaya yang sedang menanti untuk mendapatkan bantuan untuk menyelamatkan nyawa di Nablusi di semenanjung utara Gaza. Jadi tindakan Israel menyasarkan rakyat Palestin, termasuklah wanita dan kanak-kanak, dikecam sekeras-kerasnya. Tindakan demikian bukan saja menyalahi undang-undang antarabangsa, tetapi secara terang-terangan melanggar langkah sementara Mahkamah Keadilan ICJ pada 29 Januari lalu. Jadi kita harus mengutuk tindakan orang tengah tunggu makanan nak sampai tiba-tiba ditembak. Oh, kejam sekejam-kejamnya. Itulah keadaannya. Saya juga mendapat laporan daripada Washington ya. Dari Washington, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden, kita panggil Joe Biden lah saudara, semalam berharap agar perjanjian gencatan senjata dalam konflik Israel Palestin dapat dicapai menjelang Ramadan. Katanya dia berharap dan sedang bekerja keras untuk itu. Belum sampai ke tahap mencapai kejayaan, tapi Rumah Putih mengharapkan adalah sesuatu yang baik untuk mengelak segala kekejaman, segala masalah kemanusiaan di Gaza saya. Sebab itu nampaknya di Washington juga seramai 29 ahli parlimen selaku penggubal undang-undang Demokrat dari Parti Demokrat telah pun menulis surat kepada Presiden Amerika Joe Biden yang menyokong gencatan senjata di Gaza dalam usaha memudahkan pembebasan tebusan. Jadi kata mereka, gencatan senjata sementara dalam pertempuran bukan sahaja akan membantu membebaskan tebusan dan memberikan bantuan yang sangat diperlukan kepada jutaan orang awam yang kehilangan tempat tinggal, ia juga boleh membuka laluan untuk menamatkan konflik secara kekal. Demikian menurut ahli Kongres Brett Snyder dan Jimmy Panetta, dan bersama dengan 27 orang wakil lain dalam tulisan surat mereka kepada Presiden Amerika. Itulah keadaan saya. Dan bila ahli-ahli parlimen, senator sudah mendesak, artinya suka tak suka Amerika harus merubah dia punya dasarnya terhadap Israel. Jeffrey Din, salam dari Teluk Intan, Saudara Ramzo, Saudara Muhammad Johari, Saudara Zamari Yusof, terima kasih. Ada 3 untuk saya. Sekuntur Muar Merah. Saudara Zamari Yusof, salam satu Malaysia. Terima kasih. Saudara Mat Rajab Badudin, dia kata Amerika British pro-Israel. Hipokrit saja gencatan senjata itu. Benar saudara. Tapi bagaimanapun apabila 29 ahli parlimen mereka ataupun senator mereka menuntut gencatan senjata tersebut, suka tak suka, maka Presiden Amerika kena terima hakikat. Dan di England pun sekarang ni, siapa saja yang tidak menyokong gencatan senjata, tidak menyokong perjuangan Hamas ataupun rakyat Palestin, mereka dilihat akan mengalami kehilangan kuasa. Itu yang sedang berlaku, saudara. Baik, saudara. Kita balik pada negara kita. Di saat negara bergolak, apa yang berlaku di Amerika, apa yang berlaku di Gaza, ya saudara, jangan lupa. Sebab itu hari ini, semalam ya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, selaku Timbalan Perdana Menteri, beliau mengingatkan agar semua pihak, terutama pemimpin parti politik, mereka diingatkan supaya tidak menggunakan agama sebagai tunggangan untuk mencapai matlamat politiknya. Itu beliau lafazkan sewaktu beliau merasmikan Surau Bergerak, Anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi 2.0. Jadi Jawi sudah pun menyediakan Surau Bergerak supaya orang boleh gunakan truck itu untuk semayang. Jadi menurut Datuk Seri Zahid, dia kata inilah sepatutnya dilakukan. Bukan kita gunakan agama untuk mencapai matlamat politik. Gunakanlah politik kuasa yang kita miliki untuk mempertingkatkan syiar agama Islam. Itu yang diharapkan. Dalam waktu yang sama, Datuk Zahid mengalu-alukan penerbitan Al-Quran Mushaf Al-Hufaz. Diterbitkan oleh Yayasan Restu, dan di mana menurut beliau boleh membantu golongan hafiz dan hufaz
untuk menghafal ayat suci Al-Quran dengan lebih sistematik katanya. Selaku pengurusi Yayasan Al-Falaq, beliau telah pun membeli 50,000 naskah musyaf tersebut untuk diedarkan ke Ma'had Tahfiz di seluruh negara. InsyaAllah katanya pada pertengahan bulan Ramadan, Musyaf Al-Hufaz akan diterbitkan dan diedarkan ke seluruh negara. Ini yang dikatakan kita gunakan kuasa untuk mengembangkan syiar Islam. Bukan jadikan agama itu untuk mencari populariti politik. Jadi katanya beliau begitu berharaplah. Cukup-cukuplah kita menunggang agama. Gunakanlah kuasa yang ada, pengaruh yang kita ada untuk mempertingkatkan syiar Islam. Supaya Islam ini dilihat murni. Tidak nanti orang melihat Islam ini jelek apabila kita saling tuduh-menuduh, bergaduh sama kita. Hanya sesuatu yang kalau tak sesuai dengan selera kita, kita maki orang. Islam tidak begitu sifatnya. Sebab itu berkali-kali Datuk Seri Hamidi mengingatkan pimpinan politik, tak kisahlah dari parti mana pun, sama ada daripada Parti Keadilan, Parti UMNO, Parti PAS, Parti Bersatu, jangan sesekali gunakan agama untuk mencapai matlamat politik, saudara. Baik, itu tentang politik sementara. Bagaimana tentang Kongres Ekonomi Bumiputera. Hari ini, saudara, hari ini Kongres Ekonomi Bumiputera menutup tirainya apabila ia dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pengumuman bahawa kerajaan menyediakan dana pembiayaan mikro Bumiputera sejumlah 1 bilion ringgit melalui institusi kewangan pembangunan seperti Bank Islam, Bank Nasional, Agro Bank dan Tekun Nasional untuk pelbagai segmen usahawan Bumiputera. Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan saudara bahawa wanita, belia dan veteran tentera harus diberi pembiayaan sebanyak mungkin untuk mereka memajukan diri mereka di sektor ekonomi. Begitu juga satu Suruhanjaya pekerja gig. Katanya Suruhanjaya pekerja gig ni ada yang yang bawa makanan, Grab dan sebagainya. Suruhanjaya pekerja gig, kata Anwar Ibrahim, akan ditubuhkan untuk melindungi hak pekerja gig yang kini sudah pun mencecah 1.12 juta rakyat, terutama dalam kalangan anak muda. Dan keutamaan Suruhanjaya itu untuk memberikan keperluan sosial, pertikaian kontrak dan kemajuan kerjaya. Langkah itu katanya kerana majoriti besar belia Bumiputera terlibat dalam pekerjaan gig. Namun sebagai pekerja tidak formal, mereka tidak mempunyai perlindungan dari segi sudut perundangan dan pekerjaan serta sistem perlindungan yang sosial. Sebab itu katanya Datuk Seri Anwar Ibrahim kata menggariskan 3 isbat atau 3 ketetapan bagi mendukung aspirasi yang diutarakan oleh semua lapisan masyarakat melalui Kongres Ekonomi selama 3 hari, saudara. Ketiga-tiga isbat itu melibatkan usaha untuk memperkukuh pasak ekonomi negara, memperkukuh kerukunan tata kelola dan institusi serta menegakkan keadilan sosial. Isbat memperkukuh pasak ekonomi negara perlu fokus untuk sebagai pemacu utama yang melibatkan usaha mengukuhkan daya saing, meningkatkan penskalaan, meningkat dan mengekalkan pemilikan ekuiti, mencipta kekayaan, membangunkan bakat, meningkatkan pendekatan dan menoktahkan kemiskinan tegar. Jadi di bawah isbat itu katanya beliau berharap agar golongan Bumiputera dapat meningkatkan taraf sosio-ekonomi mereka ke landasan yang lebih baik dalam mendepani cabaran serta peluang masa hadapan. Sementara itu, isbat kedua adalah untuk memperkukuh kerukunan tata kelola dan institusi akan memberi penekanan kepada penghayatan dan falsafah Bumiputera. Ia termasuk pengukuhan penyampaian perkhidmatan dan peningkatan penyertaan syarikat swasta, syarikat berkaitan kerajaan GSC, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat milik kerajaan SOE yang perlu diberi tumpuan khusus. Malah, Perdana Menteri berkata etika kerja dan nilai integriti yang tinggi
perlu diterapkan dalam tata kelola dan institusi negara. Dengan pelaksanaan ini adalah diharapkan kita semua bersama-sama menganjakkan paradigma penyampaian perkhidmatan ke tahap yang lebih baik demi kemaslahatan sejagat. Bagi isbat ketiga, ia menegakkan keadilan sosial. Jadi menurut Dr. Anwar Ibrahim, ia perlu memberi tumpuan untuk menyokong anjakan mobiliti sosial, meningkatkan kesaksamaan peluang dan memperluas jaringan perlindungan sosial, saudara. Antara bidang yang memerlukan penelitian khusus merangkumi ekosistem pendidikan, perkhidmatan kesihatan, perumahan dan akses kepada infrastruktur asas yang berkualiti. Jadi selain itu, usaha untuk meningkatkan sosioekonomi orang asli serta keseimbangan. Sebagai semalam saya dah cakap benda tu, tuntutan daripada Datuk Ramli. Jadi sosioekonomi orang asli serta keseimbangan pembangunan di Sabah dan Sarawak harus diberi tumpuan, kata Perdana Menteri. Jadi katanya kesemua intipati hasil kongres itu akan dicerakinkan untuk diterjemahkan ke dalam hala tuju agenda baharu pemerkasaan Bumiputera yang akan dirangka untuk tempoh 10 tahun akan datang dan dijangka bakal diluncurkan pada bulan Jun ini. Itulah antara intipati ucapan beliau sewaktu berucap sebagai di majlis penutupan Kongres Ekonomi Bumiputera di Pusat Konvensyen Antarabangsa PICC di Putrajaya petang tadi, saudara. Saya cuma ingin mengingatkan, bukan itu saja dapatan kita dulu, bagaimana yang paling penting sektor perbankan. Kalau Yang Amat telah menyediakan 1 bilion peruntukan kewangan, jadi pelbagai bank ini perlulah diterjemahkan fikiran mereka, sifat mereka. Jangan membiarkan pelbagai bank membuat keputusan yang tidak membantu Bumiputera. Saya bagi contoh, kalau syarikat Bumiputera minta bantuan atau pinjaman daripada bank, jangan banyak sangat birokrasi. Ini perlu dilaksanakan. Saya teringat bila saya berbual dengan Yang Mulia Tengku Razili Hamzah, beliau mengatakan perbankan itu perlulah dipertingkatkan penyertaan Bumiputera. Sebab itu dulu wujudnya Bank Bumiputera. Hanya untuk warga bangsa kita ini dapat terlibat dalam dunia perbankanan. Malahan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi juga menekankan sebab beliau pernah bekerja dengan bank. Beliau tahu tentang birokrasi dalam bank. Jadi struktur kaki tangan bank juga perlu dilihat dalam melaksanakan pelaksanaan apa yang dicapai dalam Kongres Ekonomi ini, saudara. Ini perlu. Sebab katanya antara 80 resolusi yang dicapai sepanjang 3 hari bersidang adalah untuk melibat dan untuk dilihat hasilnya dalam libat urus dikelolakan menerusi 10 kluster, merangkumi pelbagai aspek. Jadi pelbagai bank perlu ditekankan. Sebab tidak akan bergerak kalau pegawai bank masih lagi bersikap seperti dulu. Wujudkan birokrasi, menyusahkan bila warga kita nak buat pinjaman dan sebagainya. Begitu juga sebagai waktu saya berbual dengan Yang Mulia Tengku Razili Hamzah, antaranya juga dalam isu pembangunan tanah. Datuk Seri Zahid Hamidi telah pun menganjurkan supaya pembananan tanah Bumiputera ini diwujudkan untuk menyelia tanah-tanah yang dah habis dia punya list, tempoh. Jadi kalau dah habis tempoh, kerajaan kena ambil sekurang-kurangnya 20%. Sejajar dengan apa yang disuarakan oleh Tengku Razili Hamzah. Dia kata sudah sampai masanya kerajaan menilai semula tanah-tanah milikkan bangsa kita orang Melayu dan tanah rezerv Melayu dengan memastikan bukan lagi dinilai mengikut dia punya jumlah keluasan ekar. Kalau boleh jadikan mengikut nilai kaki persegi. Sebagai contoh, tanah di segitiga emas itu di Allah nak menyebut seksa betul lah sekarang ni dah tua ni, saudara. Di segitiga emas yang terdapat banyak bangunan-bangunan perniagaan, saudara, di Bukit Bintang. Tanah-tanah Bukit Bintang dia nilainya 1 kaki persegi sampai mencecah RM6,000. Sedangkan 1 ekar tanah rezerv Melayu nilainya RM5,000 saja. Macam mana tanah ini nak dinilaikan kalau mereka nak gunakan tanah itu sebagai cagaran
dalam meminjam buat dapat pinjaman daripada pihak bank. Jadi kalaulah tanah itu dinilai mungkin dalam RM200 untuk 1 kaki persegi, bukan 1 ekar, maka dengan sendirinya nilai tanah itu akan meningkat dan pihak bank boleh memberi pinjaman sejajar dengan nilai tanah itu. Itu dia punya intipatinya. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Zahid Hamidi untuk menubuhkan Perbadanan Tanah Bumi Putera. Bukan hanya Tanah Bumi Putera, Tanah Rizal Melayu juga. Sebab kita kesan daripada DEB sejak berlakunya peralihan daripada dasar ekonomi baru kepada dasar penguasaan, Tanah Rizal Melayu cuma tinggal dalam 12% sekarang. Ini adalah menyanggah dengan apa yang diwasiatkan oleh Raja-Raja Melayu. Jadi keadaan begini harus diberi perhatian. Saya bersetuju, saudara. Jadi ada 80 resolusi. Kata Datuk Seri Hamidi, sewajarnya resolusi itu dilaksanakan sepenuhnya dengan tekad kita benar-benar untuk mengangkat martabat harakat warga bangsa kita. Cukup-cukuplah kita bersikap apologetik. Cukup-cukuplah orang Melayu ni hanya sekadar menjadi penumpang di bumi sendiri. Apakah kita hanya sekadar menilai? Sebab itu tajuk bicara saya malam ini, apakah kita bangsa pengemis? Kita tak mahu lagi mengemis di bumi sendiri. Kita harus merdeka. Kita harus mampu menahkodai aspek ekonomi. Kita harus juragan-juragan yang mampu membawa bahtera ekonomi bangsa kita ini ke tahap yang lebih gemilang. Apa artinya kuasa yang kita miliki kalau kita tak mampu untuk memperjuangkan aspek ekonomi bangsa kita? Kehidupan hari ini, saudara, perjuangan hari ini bukan hanya sekadar terjerit sana, terjerit sini demi bangsa, demi Melayu. Melayu terancam. Tapi balik ke rumah reban ayam. Saya seringkali berbicara dengan kawan-kawan saya. Dia kata, kita bercakap, orang kita ni, tengok atas pentas politik. Demi agama bangsa tanah air, kita berjuang. Ya, betul. Berkawan pula dengan pemimpin. Pemimpin kita bukan kaling-kaling orang. Pak-pak menteri, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri. Besar legat. Tapi, lepas berbicara secara betul terang di pentas-pentas politik, balik ke rumah kita macam reban ayam. Ini bagi saya tidak adil pada keluarga kita. Sebab itu, saya bersetuju pandangan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO. Harakat bangsa ini perlu dianjakkan, supaya ditingkatkan. Bukan hanya sekadar mencerakinkan pengetahuan warga kita dalam sektor ekonomi, tapi perlaksanaan ekonomi. Datuk Seri Zahid adalah bekas pegawai bank. Dia tahu macam mana mahu untuk mempertingkatkan ekonomi ini dengan penggunaan bank-bank yang ada di negara kita ini. Tapi lihatlah sendiri, saudara. Siapa yang menguasai dalam pembuat dasar di bank-bank tersebut? Lebih malang lagi kalau kita lihat. Contohnya CIMB Bank. Ya, bank itu asalnya Bank Bumi Putera, Bank of Commerce. Bank of Commerce tu yang diserahkan oleh Yang Mulia Tengku Razil Hamzah kepada UMNO. Milik UMNO. Dan mereka yang menjadi nahkoda pada CIMB. Sejauh mana dah ini bantuan pada warga bangsa Melayu kita? Yang kita dengar adalah dapat CEO dia gajinya RM100,000 sampai jutaan. Itu kita tak mau tengok, saudara. Kita nak tengok sejauh mana bank dapat membantu warga bangsa kita untuk berjuang di sektor ekonomi. Perjuangan politik hari ini, saudara, bukan hanya tertakluk kepada keberanian menyuarakan suara-suara kebenaran, kita juga harus mencari upaya agar ditingkatkan martabat, harakat bangsa kita dalam sektor ekonomi. Sebab kita tak mahu lagi, saudara. Kita tak mahu lagi kita menjadi pengemis di bumi sendiri. Saudara, saya lihat tadi semalam, saya tengok apabila ada seorang penceramah ataupun peserta kongres selaku Presiden Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Malaysia, Datuk Seri Rosli Sulaiman. Dia kata, peniaga mikro dan kecil Bumi Putera masih berhadapan dengan pelbagai cabaran yang menyukarkan untuk bangkit dan bergerak ke arah skala lebih besar. Selaku Presiden Persatuan Penjaja dan Peniaga Malaysia, Datuk Rosli mengatakan bahawa golongan berkenaan perlu diletakkan di kawasan-kawasan yang strategik di mana membolehkan perniagaan mereka berkembang. Tapi apa yang berlaku saat ini, katanya, adalah sebaliknya. Ramai peniaga-peniaga kita berdepan dengan isu penempatan
disebabkan pihak berkuasa tempatan kurang memahami ekosistem perniagaan. Ini perlu ditangani. Sama ada penguasa di majlis bandaraya, Dewan Bandaraya misalnya, perlu packer. Jangan letakkan peniaga-peniaga berputera ni duduk di belakang-belakang bangunan. Cari tempat-tempat yang prominent. Mara sendiri pun kena cari tempat-tempat yang prominent, yang ada akses untuk peniaga-peniaga kita memasarkan barangan mereka. Barulah kita nak maju, barulah kita nak mengangkat harakat martabat ekonomi bangsa kita. Jadi katanya peniaga nak kawasan strategik, tapi PBT tak ada jiwa untuk membantu mereka. Anggota, kita bercakap saya bila orang bercakap tentang pemilihan PBT nakkan orang Melayu, okey. Akhirnya tak adalah lagi dah pemilihan jawatankuasa atau presiden PBT. Pegawai kerajaan tempatan. Saudara, bila orang kata nak ada pilihan raya, marah. Takut kaum lain menguasai PBT. Tapi kaum kita yang masih lagi menguasai di PBT, yang menguasai di Dewan Bandaraya, yang masih mengelola banyak kawasan-kawasan saudara, yang mereka berkuasa. Di Petaling Jaya, di Johor Bahru, di Pulau Pinang, masih lagi orang kita. Saya di Alor-Setar, di Kuala Lumpur misalnya, Datuk Bandar adalah orang Melayu. Menteri adalah orang Melayu. Tapi bagaimana kehidupan peniaga-peniaga Melayu? Sebab itu apa yang disuarakan oleh Datuk Rosli ini saya amat bersetuju. Jangan hanya kita bercakap pumpang, demi agama, bangsa dan tanah air. Nak berjuang macam mana? Kalau tengok dalam poket, tinggal duit siling saja. Peniaga-peniaga kita tercorot. Sebab itu saya bersetuju dari awal lagi, yang amat berhormat pada menteri, dia menekankan, dia nak tengok, dia mahu melihat gerai-gerai yang dimiliki oleh peniaga-peniaga Melayu dibangunkan dengan baik di sekitar bandaraya. Matlamatnya apa? Matlamatnya supaya kawasan itu menjadi tumpuan. Bukan gerai-gerai yang loeh, yang lekeh, orang nak datang pun tak nak. Letak di tepi-tepi longkang. Kemudian kalau mereka berniaga, buka gerai pisang, maka dia rampas. Ini keadaannya saudara. Jadi sepatut sekarang ni kita kena bantu menyokong peniaga-peniaga kecil. Ini orang kita saudara. Saya amat terkesan kalau melihat peniaga-peniaga kita ini dipandang begitu selalu, dipandang remeh oleh pegawai-pegawai. Untuk lebih-lebih lagi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ini penting saya setuju. Jadi dia kata peniaga nakkan kawasan yang strategik. PBT perlu ada jiwa untuk membantu peniaga Bumiputera. Kerana Bumiputera nak cari rezeki. Tapi akhirnya diletakkan kawasan yang strategik. Macam mana mereka nak hidup? Itu kata Datuk Rosli. Saya setuju sangat. Selain itu masalah yang berterusan yang dihadapi oleh kerenah birokrasi untuk mendapatkan dana serta pinjaman. Saya dah bercakap tadi saya. Bank-bank nampaknya begitu liat untuk membantu warga bangsa kita mendapatkan pinjaman daripada bank, daripada institusi kewangan. Jadi penjeritlah bagaimanapun. Buat dia ketawa dia orang saja saya. Jadi saya haraplah, memang kita tahu hari ini UMNO bukan dominan. Dia tak bolehlah buat dasar untuk menekan habis-habisan. Tetapi Pak Menteri daripada UMNO, Pak Menteri daripada Kerajaan Perpaduan kena melihat persoalan ini. Kuncinya di mana? Bukan hanya sekadar kita melakar satu gagasan. Gagasan adalah gagasan. Pelaksanaan ke arah menjayakan gagasan itu paling penting saya. Itu yang paling utama. Jadi sebab itu pimpinan kerajaan khususnya Majlis Bandaraya, Dewan Bandaraya, mereka perlu mendengar suara peniaga Bumiputera. Jika tidak, macam manalah Bumiputera ni nak mau menguasai perniagaan korporat. Itu paling penting. Bermula daripada bawah, baru mereka akan berjaya. Tapi kalau di bawah lagi seolah disekat, apa nak jadi? Sebab itu saya agak berbesar hati, saya melihat tiap-tiap kali Jumaat. Ya amat berhormat Perdana Menteri, sanggup turun makan di gerai-gerai. Apa cerita dia? Bukan kerana dia suka-suka, sebab dia nak melihat bagaimana pegawai-pegawai bandaraya membantu warga Bumiputera dalam sektor perniagaan. Saudara Budi Pasarat. Saya melihat keadaan ini, kalau tak dibantu, minta maaf lah. Tidak akan berjaya saya. Kalau tapak asasnya, berapa ramai? Jutaan, ratusan ribu. Saya kata, saya nak kata juta, tak tahulah. Tapi
ratusan ribu peniaga-peniaga Bumiputera mengharapkan sentuhan kasih, sentuhan kesedaran di kalangan pegawai-pegawai di bandaraya. Sama ada PBT ke, Pejabat Majlis Kerajaan Tempatan ke, ataupun Dewan Bandar Kuala Lumpur, Dewan Bandar Johor Bahru, bantu mereka. Saya kata dah, mangli lah kita orang. Asyik bercakap benda yang sama tapi seolah-olah macam apa ini, bercakap mencurahkan air di dalam keladi. Saya dah bercakap, saya kata, kalaulah pegawai-pegawai penguat kuasa pergi ke gerai-gerai di mana Bumiputera berniaga, seandainya mereka tidak punya lesen, bawalah borang. Bagi pada mereka, ini borang, kamu kena isi, ambil untuk dapat pelesenan. Sepatutnya begitu dan cari kawasan-kawasan yang baik untuk mereka. Saya melihat Perdana Menteri turun sendiri bertemu dengan peniaga-peniaga Bumiputera. Apa matlamatnya? Apa di sebalik itu? Retinya, beliau mau melihat kaki tangan kerajaan membantu peniaga-peniaga Bumiputera. Ini yang 100% Bumiputera saya. Bukannya kita nak sokong, bukan tak nak menyokong, bukan tak membantu. Tapi kalau konglomerat, Berjaya Holding ataupun YTL yang punya bilion-bilion, ya ini mudah pula dapat kelulusan. Bagaimana peniaga-peniaga Bumiputera? Ini yang perlu ditangani. Saya menghormatilah pandangan daripada saudara Datuk Rosli. Bahawa sebenarnya ini yang saya katakan, itu yang saya maksudkan. Kita bukan bangsa pengemis, saya. Ini bumi yang kita pijak ini, bumi warisan kita. Kita bukan bangsa pengemis. Sebab itu, dalam keadaan-keadaan begini, saya haraplah kaki tangan kerajaan khususnya yang jaga perlesenan, yang jaga tempat-tempat perniagaan, begitu juga pegawai MARA khususnya. Pengurusi anda adalah Sri Agung UMNO. Saya rasa kalau mereka tak dapat melaksanakan tugas dengan baik, jalan yang baik, pintu terbuka luas, silalah keluar daripada MARA. Tak perlu pun. Sebab MARA lahir daripada Kongres Ekonomi Bumiputera. Kongres Ekonomi Bumiputera matlamatnya untuk mengangkat martabat harakat ekonomi bangsa kita. Itu kena sedar. Pegawai MARA kena ingat. Jangan nak biar pinjaman belik sana, belik sini. Bantu mereka. Kalau mereka tidak dalam kesukaran, dia tak minta bantuan pun. Mereka nak buat pinjaman dekat MARA. Alah kerana mereka tak ada tempat nak mengadu. Jadi bantulah, itu keadaannya. Jadi saudara Marhakim, saya setuju. PBT ini hanya memikirkan keuntungan. Bayaran untuk bazar Ramadan, RM200, RM300. Apa hal? Itulah masanya warga bangsa kita nak berniaga. Sediakan tapak-tapak perniagaan untuk mereka, tak payah charge pun. Kalau nak dikenakan pun hanya untuk kos untuk membersihkan kawasan. Saya rasa itu sesuai. Ini yang saya dengar saudara, kalau dekat Jalan Tengku Abdul Rahman, beribu. Ini bukan nak membantu Bumiputera. Ini nak melingkupkan Bumiputera, saudara. Bagaimana kalau mereka berniaga, tiba-tiba hujan? Tak boleh berniaga hari itu. Mereka kerugian. Tetapi pendapatan tak ada. Sewa kena bayar. Saya benda-benda kena fikir. Musim-musim perayaan. Untuk bulan puasa ni contohnya. Semua kawasan-kawasan ni sepatutnya PBT tak perlu fikir dah untuk mengenakan RM500 satu tapak. Buat tapak cantik. Laksanakanlah. Ini tidak. Mereka datang nak cek. Tengok saudara bila cek. Kalau lesen tak ada. Nak dirobohkan pula. Itu bagi saya lah. Itu perangai macam Zionis. Kadang-kadang saya merasakan ada kalanya tindakan sebut lebih Zionis, lebih zalim dari Zionis saya. Orang bangsa kita. Mereka warisan merdeka nak berniaga. Sebab kita bukan masanya untuk kita berdarah tangan. Kita bukan bangsa pengemis. Kita nak berniaga. Kita nak maju di sektor ekonomi. Bantulah mereka. Bukan mereka nak berdarah tangan. Anda yang punya kuasa sebelum dapat kerja tu berjanji. Kalau saya dapat jawatan ini, saya akan bantu orang Melayu kita ni. Cakap je. Cakap tak serupa bikin. Akhirnya anda menjadi sebahagian daripada pelingkup ekonomi warga bangsa kita. Apabila anda mewujudkan banyak birokrasi untuk warga bangsa kita mendapat lesen-lesen perniagaan. Anda yang tinggal yang bekerja di MARA, yang menjaga seolah peruntukan, sama ada dengan tekun ke, amanah ikhtiar ke, ataupun bank-bank yang anda sebagai CEO, anda sebagai pegawai yang menilai untuk pinjaman. Pinjaman bank-bank kita bukan tak ada lagi. CIMB ada. Kita ada Agro Bank. Kita ada bank rakyat. Sepatutnya pegawai sebut menilai dengan keikhlasan. Bukan work to rule. Bukan tengok buku.
Tengok kalau boleh pergi ke kawasan dia. Boleh dimajukan. Beri bantuan. Kalau anda tidak memberi bantuan, anda adalah sebahagian daripada pelingkup ekonomi bangsa kita. Saya tak boleh terima kalau berkenaan begitu. Ini kita nak marah pada kerajaan. Akhirnya kerajaan kena maki. Menteri kena maki. Sedangkan asasnya anda lah yang bertanggungjawab. Banyak bank kita ada Maybank, CIMB Bank. Public Bank tu okey lah, bukan bank kita. OCBC bukan bank kita. M-Bank. Kemudian apa lagi? Bank ini Afim Bank. Ini bank-bank yang kita punya. Kalau bank kita tak boleh nak membantu warga bangsa kita, nak harap orang lain. Jauh panggang dari api lah saya haraplah ada kesedaran. Saya melihat persoalan ini dan saya mengharapkan atas semangat Kongres Ekonomi ini, maka kita dapat merubah satu persepsi baru ke arah membangunkan ekonomi warga bangsa kita Sebab saya katakan, kita bukan bangsa pengemis. Hari ini saya agak seronok juga saya ada seorang sahabat saya. Ini saya panggil Saudara Salahuddin. Banyak orang panggil Salahuddin Mau. Dia hantar kiriman pada saya. Ini agak menarik saya. Ini sikap kita ni. Sikap orang kita ni dengan kerajaan. Lain tak ada, bagi betih nak pergi. Dia kata, dia tulisan dia satu orang ni, dia mungkinlah perbalahan ke ataupun perbincangan dalam media sosial. Dia tujukan dia punya catatan itu kepada Lin Ismail. Dia kata 150 tak cukup. Buku saja katanya dekat 100. Jadi kelengkapan pakaian RM500. Jadi kat mana yang cukupnya? Dia katanya jangan samakan semua orang. Ada yang gaji hari katanya. Dan saya tengok jawapan daripada Lin tu agak menarik. Untuk kesedaran kita Jadi kalau nak suruh kerajaan tanggung belaka, baiklah kau tukar bin. Tukar pada bin kerajaan. Kerana anda tahu, kasar bahasa, kau tahu buat anak je katanya. Dah tahu kita ni miskin, belilah pakaian di kedai ekonomi. Tak sampai RM500 betul. Ya pergi terhegih-hegih nak pergi beli belanja sampai dekat PWTC, KLCC, Pavilion tu. Buat apa? Belilah seadanya. Belilah pakaian kedai ekonomi. Tak sampai pun RM500. Buku tulis dia kata. Pergilah kedai Maidin. 10 buku tu baru RM5. Kasut. Pergilah kedai-kedai jualan murah. Yang pergi nak cari kasut jenama mahal, baik beli kasut Bali, Paragamo. Mana nak cukupnya? Saya setuju dengan tulisan Lin tu. Jadi itu keadaannya orang kita ni dah dapat, masih tak cukup. Jadi nak berapa banyak lagi? Masih lagi mau jiwa pengemis tu. Nak mengemis lagi. Kerajaan bagi. Tak ada bersyukur saja. Tidak ada kesyukuran. Apa salahnya kita bersyukur? Sebab dalam satu keluarga, kerajaan bagi RM150. Satu pelajar. Anak-anak kita. Kalau 6 orang, RM900. Kumpul RM900, pergi ke kedai. Mungkin kedai Maidin ke, kedai yang biasa saja. Dapat. Cukup untuk beli pakaian, kelengkapan sekolah. Tapi ini tidak. Dia kata, saya ni tak gaji hari. Memanglah. Kalau kamu kerja gaji hari, janganlah ambil peruntukan anak-anak ini untuk usaha kamu. Kerajaan dah beri peruntukan. Bersyukurlah saudara. Jadi sebab itu kadang-kadang saya kata banyak orang bertanya dengan saya. Budaya mengemis ni di mana mulanya? Saya kata budaya mengemis ni bermula daripada politik. Sebab orang politik yang memulakan budaya ini menjinakkan warga bangsanya menjadi warga bangsa yang mengemis. Contoh, bila musim pemilihan untuk jawatan-jawatan parti, mana pengikut bawa minum, bawa kedai yang mahal-mahal, saudara. Kemudian nak balik bagi duit. Jadi kesedapan. Setelah kesedapan, bila mereka datang berjumpa, bila mereka ada masalah, dia carilah. Carilah mana wakil-wakil rakyat mereka. Yang hormat. Saya bagi tahu saudara, kereta rotek mati, cari wakil rakyat. Motor ansuran, cari wakil rakyat. Pancet tayar, cari wakil rakyat. Apa benda ni? Sebab itu saya kata, kenapa kita tidak bersiap sedia? Sama ada cukai jalan, kita prepare diri kita. Tetapi kalau kita berusaha, ini tidak. Masuk politik, indah membayangkan sesuatu yang indah.
Kalau aku sokong orang ni, dia dapat jadi menteri, aku akan dapat itu, dapat ini. Ini yang saya katakan, budaya kita menyemai, budaya mengemis di kalangan warga bangsa kita. Begitu juga sekarang saya lihatlah. Yang terbaru ni saya geleng kepala saya. Bila ada teman-teman menghantar kiriman, mengata tak cukup. Apabila saya bukan mengangkat Perdana Menteri, tidak saya. Atas kesedaran beliau, maka kaki tangan kerajaan dapat RM2,000. Itu bukan bonus saya. Itu sebagai permulaan. Kalau duit banyak nanti kita akan bagi banyak lah. So, kalau dia kerja suami isteri, RM4,000 saya. Tapi masih lagi tak cukup. Saya pun tak faham. Dan sekarang ni sudah menjadi budaya. Bila Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan membentangkan belanjawan, yang mereka nak tunggu adalah ada bonus ke. Jadi bonus itu menjadi kemestian. Bukan sebagai satu budaya menghargai atas kehebatan ataupun kejayaan anda menjalankan tugas dengan baik. Kalau tak ada bonus, terkajang pintu. Tak ada bonus, terkajang meja. Ini bukan sikap yang baik, saudara. Sebab itu saya kata, jangan kita biarkan budaya bangsa kita ini budaya mengemis. Budaya meminta-minta. Kerana bila kita meminta-minta, itulah menghampirkan diri kita dengan korupsi. Contoh, bila datang musim perayaan, kita sanggup meminta, saudara. Contoh je, saya katakan kalau datang perayaan Deepavali, datanglah warga sahabat-sahabat kita keturunan India. Bila jumpa saya, ayah, tak nakkah muruku free? Itu yang kita tanya. Bukan kita tanya ini muruku sekarang berapa dia punya harga? Tak ada. Muruku free tak ada ke? Kemudian bila datang perayaan Tahun Baru Cina, apa yang kita cakap saya? Katalah jumpa-jumpa dengan pemilik syarikat, kalau mereka berurusan dengan pejabat, mula-mula tanya, limau tak ada ke? Kita meminta-minta saya. Kemudian last sekali, ampau tak ada ke? Kita yang meminta. Kenapa harus diwujudkan budaya ini? Sepatutnya kalau nak bagi, saya minta maaf. Saya menghargai anda. Setahu saya kalau ampau, saya dah kahwin, saya tak berhak untuk menerimanya. Sepatutnya ada sikap begitu. Ini tidak. Bangga. Bangga kalau dapat limau datang ke rumah kita. Bangga kalau orang hantar limau ke pejabat kita. Apa benda ni, saudara? Jadi, saudara Muhammad Hakim, kerajaan ikhlas mahu bantu. Dan mahu mengubah sikap setengah pejabat awam bagi menjayakan hasrat kerajaan. Ini masalahnya. Tapi kalau pejabat awam tak nak berubah, saudara Muhammad Shani dia kata masalahnya rakyat dah terlalu manja. Saya bersetuju. Kita dah banyak terlalu manja. Bila banyak selalu manja, akhirnya kita lalai lah. Lalai, akhirnya kita tertinggal dalam sektor ekonomi. Dan akhirnya kita menjadi bangsa yang mengemis. Sebab itu kata Datuk Sayuti Fatah, dia kata selagi jiwa rasa tak bersyukur, selagi itulah ada sifat untuk meminta-minta. Benar. Kalau dalam jiwa kita merasa bersyukur, syukur. Saya selalu, kalau teman bertanya dengan saya, macam mana you survive? Saya kata saya tidak mengharapkan daripada siapa pun. Yang saya yakin rezeki saya datang daripada Allah SWT. Tidak ada artinya saya dapat itu, dapat ini, tapi kemudian ditarik oleh Allah SWT. Contoh, banyak orang tanya saya, you nampak muda lah. Usia 68 tahun. Sebab saya kata saya waktu malam nak tidur, saya tidur. Tak ada keperluan untuk saya memikirkan untuk mana nak cari duit ini. Tak payah. Sebab saya yakin rezeki datang daripada Allah SWT. Bukan rezeki saya datang daripada Anwar Ibrahim. Bukan rezeki saya datang daripada Zaid Ahmedi. Bukan rezeki saya datang daripada kawan-kawan yang lain. Tidak. Rezeki saya diatur, diuruskan oleh para malaikat. Datangnya daripada cetusan daripada Allah SWT. Apa kerti saya dapat duit 5-6 juta tapi nak makan steak tak boleh. Saya kalau bajak makan tengah malam tak ada masalah. Nak makan oil orange, boleh. Nak makan minum air kelapa, boleh. Nak makan makanan Jepun, boleh. Nak makan oyster, boleh. Nak makan daging wagyu, boleh. Tak ada masalah. Sebab kalau ada rezeki boleh, tak ada rezeki sudah. Ini masalah kita ni dapat bonus kerajaan bagi. Sikitlah. 2,000 tak cukup. Yang pencen lagi saya terbakar, saudara. Dia selama ini bercakap kerana kami warga yang dah pencen.
Tidak dinilai. Kami adalah kekenaan kerajaan kerana kami tak mempunyai pencen. Sedangkan kami pernah berkhidmat untuk kerajaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi RM1,000. RM1,000 kepada yang tak berpencen. Begitu juga yang pencen pun dapat RM1,000. Tak dinilai pun. Sikit sangat. Cuba you bersyukur kerana peganglah. Saya tak tahulah, kita harus berpegang apa yang selalu dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila kamu bersyukur, pastilah Allah akan menggandakan apa yang kamu miliki. Bersyukurlah saja. Ini tidak. Saya kadang-kadang tengok benda itu menyampah pada saya. Tapi saya bersimpati pada. Dan Datuk Anwar Ibrahim memikirkan di sebalik kita berhutang begitu banyak, yang diwarisi daripada kerajaan terdahulu, bagi duit banyak itu pun kena maki. Apa punya kerajaan mana non? Ini keadaannya saya. Dan tambah-tambah lagi sekarang ni, bila kenaikan cukai dan sebagainya, saya tak mau bercakap, saya tak mau mengulas soal cukai. Sebab saya bukan pakar ekonomi. Tapi saya melihat bahawa isu cukai ini nak dijadikan sebagai isu politik. Kenapa tidak kita sama-sama gandakan inisiatif kita bersama, fikir bersama. Yang paling penting saya merasakan, saudara, kaki tangan kerajaan, elakkan birokrasi. Berkhidmatlah sejujurnya. Anda harus jujur pada bangsa anda. Ini saat bangsa kita, anda berada di situ saat bangsa kita memerintah. Kalau kita masih dijajah, anda tidak akan berada dalam kedudukan tersebut. Mungkin anda cuma layak untuk menjadi driver. Mungkin anda menjadi pengilat kasut mereka saja. Sekarang ni kita dah merdeka. Kemerdekaan itu dicipta hasil perjuangan pejuang-pejuang bangsa kita terdahulu. Jadi sepatutnya anda menjadi pegawai, jadi pengarah, jadi ketua setiausaha, anda jadi setiausaha bahagian kontrak dan sebagainya. Fikirkan soal anak bangsa kita. Kalau mereka sedang berniaga, berusaha, kalau boleh diberi bantu, bantu mereka. Begitu juga kalau anda dulu pegawai bank, tak ada orang Melayu, saudara. Apabila Yang Mulia Tengku Razali Hamzah memulakan usahanya untuk melatih lebih ramai pegawai-pegawai Melayu dalam sektor perbankan, wujudnya Bank Bumi Putra dan sebagainya, dalam banking, akhirnya ramai anak Melayu jadi pegawai besar di bank. Tapi sejauh mana mereka membantu? Ini paling penting untuk dihayati. Saya mengharapkanlah ada kesedaran. Jangan jadikan bangsa kita ini sebagai bangsa pengemis. Mudah-mudahan ada kesedaran pada di kalangan warga bangsa kita sempena Kongres Ekonomi Bumi Putra. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.